Salam sejahtera dan salam hormat kepada pesyarah yang dihormati Puan Fakratul Naimah binti Muhad serta rakan-rakan yang saya kasihi. Saya Filomena, anak perempuan KW dari kumpulan 3 bersama ahli kumpulan saya iaitu Derek, Joshua, Waiber, pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin ingin membentangkan poster bertajuk Kepentingan Sikap Toleransi Antaragama dalam Membentuk Masyarakat Muhibah. Malaysia merupakan negara mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan bangsa. Oleh itu, sikap saling menghormati, menerima dan bertoleransi menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang aman, bersatu padu dan harmoni. Melalui kajian ini, kami akan menerangkan konsep sikap toleransi antara agama, kepentingannya dalam membentuk masyarakat harmoni serta impak yang boleh berlaku jika sikap ini tidak dapat diamalkan. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi kefahaman tentang kepentingan sikap saling menghormati dan menerima perbezaan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada rakan saya atas penerangan sebentar tadi. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan konsep toleransi antara agama dalam membentuk masyarakat muhibah. Perkataan toleransi berasal daripada bahasa Latin, iaitu tolerantia atau dalam bahasa Inggeris disebut tolerance. Secara umumnya, toleransi bermaksud sikap menghormati, menerima dan meraihkan perbezaan yang wujud dalam kalangan masyarakat. Toleransi juga mengajar kita supaya tidak bersikap prejudis atau mempunyai stereotip terhadap orang lain hanya kerana mereka berbeza agama, budaya atau kepercayaan. Dalam konteks agama pula, toleransi beragama ialah sikap menerima dan menghormati setiap individu untuk mengamalkan agama masing-masing tanpa diskriminasi. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, sikap toleransi amat penting untuk memastikan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat sentiasa terpelihara. Sebagai contoh, umat Islam bebas menunaikan solat Jumaat di masjid dan menutup aurat tanpa sebarang gangguan. Begitu juga penganut agama Hindu yang bebas menjalankan amalan ritual serta menyambut perayaan keagamaan mereka. Ini membuktikan bahawa setiap agama diberi hak untuk diamalkan dengan aman dan saling dihormati. Bukan itu sahaja, toleransi bukan sekadar sebuah nilai yang diamalkan dalam sanubari masyarakat berbilang kaum, tetapi toleransi merupakan asas kepada pembentukan rakyat Malaysia yang harmoni dan majmuk. Terdapat pelbagai takrifan dan definisi untuk toleransi, namun toleransi antara kaum boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang membenarkan dan menerima perbezaan agama untuk diamalkan dalam sebuah masyarakat majmuk tanpa diskriminasi dan prejudis. Selepas memahami konsep dan makna benar toleransi, kita mestilah memahami kepentingan sikap toleransi antara agama dalam membentuk masyarakat muhibah sebagai rakyat Malaysia. Antara kepentingannya adalah masyarakat dapat mengurangkan sikap prejudis, stereotip maupun prasangka buruk antara agama dapat dikurangkan jika nilai keterbukaan dibudayakan dalam kehidupan seharian. Dengan ini, rakyat mampu mewujudkan persekitaran yang aman damai untuk kehidupan masyarakat majmuk. Bukan itu sahaja, toleransi antara agama dapat menghindari konflik agama dan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat di negara yang berbilang agama seperti Malaysia. Akhirnya, toleransi beragama dapat menghasilkan gugusan manfaat holistik, bukan sahaja dari sudut menjana keamanan dan perpaduan nasional, malahan juga dapat memberi galakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosio budaya. Secara ringkasnya, kita sebagai rakyat Malaysia wajiblah memahami antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan agama, kaum, latar belakang, jantina dan warna kulit. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara yang berpelbagai, bukan sahaja dari sudut kaum tetapi secara umum. Kita juga perlu memahami kepentingan toleransi dalam kehidupan seharian agar pengembangan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masa silam tidak dibazirkan dan sekaligus kita dapat mengelakkan peristiwa seperti peristiwa 13 Mei yang merupakan tanda hitam dalam sejarah negara kita.
Banyak maklumat telah dikongsi oleh setiap ahli kumpulan saya. Dengan ini, saya akan membentangkan objektif kajian terakhir, iaitu impak. Impak yang pertama ialah perkara berkaitan dengan isu sosio-agama akan sering disalah tafsirkan. Hal ini disebabkan masyarakat akan mempunyai kecelaruan jika dihadapi dengan hal agama kerana kurang ilmu pengetahuan dan kesedaran tentang perkara ini. Selain itu, isu agama ini akan dipolitikkan dan dijadikan sebagai pencetus kontroversi serta konflik untuk meraih undi di dalam pilihan raya dengan mensensasikan perbezaan antara agama lain. Kesannya, perkara ini akan meroncakkan pembangunan negara serta menjadi penghalang utama terhadap perkembangan masyarakat di Malaysia. Dalam sejarah Malaysia, terdapat beberapa contoh peristiwa yang menyentuh isu ini, dan yang paling terkenal ialah pada 13 Mei 1969, Kuala Lumpur digegarkan oleh salah satu peristiwa yang paling gelap dalam sejarah Malaysia. Selepas pilihan raya umum pada tahun tersebut, ketegangan kaum antara masyarakat Melayu dan Cina meletus menjadi rusuhan yang paling ganas. Ratusan nyawa terkorban, banyak lagi cedera, dan negara kita diletakkan di bawah darurat. Tragedi ini menjadi titik perubahan besar. Parlimen digantung, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan, dan dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Baharu (DEB) diperkenalkan. Peristiwa 13 Mei kekal sebagai peringatan tentang pentingnya toleransi, kesedaran berkaitan dengan isu sosial agama dan keharmonian nasional. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Marilah kita tengok contoh-contoh isu semasa yang lain. Selain itu, kita juga boleh melihat isu semasa yang tular baru-baru ini apabila seorang pelancong dari Malaysia dikecam selepas memuat naik video yang didakwa menghina masyarakat tempatan di China dengan memanggil mereka busuk. Korang! Busuk ya! Korang tu tak mandi ya! Tindakan tersebut telah mengundang kecaman ramai kerana dianggap tidak menghormati maruah dan budaya masyarakat setempat. Daripada isu ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa setiap individu perlu menjaga tutur kata, menghormati perbezaan budaya dan agama. Sikap toleransi bukan sahaja penting di Malaysia, malah apabila kita berada di negara lain, kerana setiap tindakan kita turut mencerminkan imej negara. Oleh itu, marilah kita menyentuhkan kepelbagaian agama dengan mengamalkan nilai toleransi dan juga menggunakan kepelbagaian agama ini sebagai peringkat tertinggi pemasaran Malaysia untuk menarik perhatian pelancong yang dapat meningkatkan pendapatan negara dari sudut pelancongan dan juga menarik minat pelabur asing untuk melabur kepada pembangunan Malaysia. Kesimpulannya, sikap toleransi antaragama menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang aman, bersatu padu serta saling menghormati. Sebagai ahli masyarakat, kita hendaklah mengamalkan nilai hormat menghormati, bekerjasama serta menerima kepercayaan perbezaan agama demi mewujudkan kehidupan yang harmoni. Sebagai penutup, saya berharap pembentangan yang disampaikan oleh kumpulan kami dapat memberi pemahaman yang lebih jelas tentang sikap toleransi antara agama ini. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum mewangi. Hormat agama tanpa curiga, hidup harmoni setiap hari. Dengan ini saya mengakhiri pembentangan kami. Sekian, terima kasih.